Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Murid-murid, kita bertemu lagi dalam pembelajaran secara PDPR. Kali ini kita meneruskan pelajaran bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 5 dalam unit 6 olahraga asas. Kali ini kita akan membincangkan berkaitan tajuk dalam kemahiran balingan iaitu lontaran berkuasa. Mungkin murid pernah lihat gambar yang ditunjukkan dalam aktiviti sukan. Apakah aktiviti sukan tersebut? Okey, seterusnya murid, mari kita lihat apakah objektif ataupun standard pelajaran yang murid akan capai dalam pembelajaran kali ini. Standard pelajaran yang pertama, melalui standard pembelajaran 1.11.1, murid akan dapat melontar objek berbentuk sfera ataupun bulat pada satu jarak dari kedudukan power position. Nanti cikgu akan jelaskan apakah itu power position. Yang kedua, melalui standard pembelajaran 2.11.1, murid dapat menjelaskan perkaitan antara kelajuan lakuan lontaran dengan jarak lontaran objek berbentuk sfera. Okey murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran berkaitan kemahiran melontar peluru, mari kita kenali apakah itu aktiviti lontar peluru. Sebenarnya, lontar peluru adalah satu acara dalam sukan tahunan di peringkat sekolah dan juga dipertandingkan di peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan seterusnya sehingga ke peringkat antarabangsa. Acara sukan ini dijalankan di bawah sukan olahraga di bawah kategori acara padang. Yang kedua, berkaitan peluru yang digunakan. Peluru yang digunakan adalah berbentuk berbola besi dan mempunyai berat yang berbeza mengikut kategori pertandingan. Bagi kategori lelaki ataupun perempuan di peringkat sekolah rendah ataupun yang disebut bawah 12 tahun, berat peluru ialah 2.72 kg. Bagaimana murid-murid nak bayangkan berat 2.72 kg tersebut? Mungkin di rumah murid pernah memegang bungkusan gula ataupun tepung yang nilai beratnya satu bungkusan 1 kg. Jadi kalau dua bungkusan 2 kg dan peluru ini boleh dikatakan menyamai hampir 3 bungkusan gula yang biasanya mak ataupun ayah kamu beli di kedai dan disimpan di rumah. Jadi murid boleh mencuba merasakan 3 bungkusan gula yang belum digunakan yang belum digunakan, itulah berat sebiji peluru untuk pertandingan kategori di peringkat sekolah rendah ataupun di bawah 12 tahun. Okey, perkara yang ketiga ialah berkaitan kawasan melontar ataupun gelanggang aktiviti melontar peluru ini. Di dalam pertandingan seperti yang cikgu tunjukkan, kawasan melontar peluru ini dia berbentuk bulatan dan setiap peserta yang ingin melontar dia akan masuk daripada belakang. Jika dilihat dengan pada gelanggang tersebut ada satu garisan melintang di tengah itu adalah garisan tengah dan biasanya kawasan itu adalah bertujuan untuk membantu peserta mengambil jarak sebelum membuat lontaran. Nanti cikgu akan jelaskan bagaimana perlunya jarak sebelum melontar supaya kita dapat melontar, ada lajakan ataupun gelungsuran sebelum lontaran dibuat. Okey, penting di sini keluasan ataupun diameter. Diameter bulatan ini, panjang bulatan ini ialah 2.135 meter dan setiap peserta mesti memastikan melontar mengikut sektor ataupun ruangan yang telah ada pada gelanggang itu. Biasanya gelanggang itu akan kita nampak sektor ataupun ruangan sebanyak 40 darjah.
Dan yang penting sekali, setelah peserta membuat lontaran, akan ada satu papan, papan penahan. Pastikan kaki ataupun badan kita tidak melepasi papan penahan tersebut. Selepas lontaran dibuat, peserta akan keluar daripada gelanggang. Di mana arah keluar peserta tersebut? Sebagaimana peserta masuk daripada belakang, peserta juga keluar semula ke arah belakang. Jika keluar ke depan, bermaksud peserta telah melepasi papan penahan dan menyebabkan lontaran yang dibuat itu tidak dikira ataupun batal. Okey, itulah serba sedikit tentang aktiviti ataupun perlakuan yang perlu dibuat seorang peserta dalam acara lontar peluru. Okey, murid-murid, mari kita seterusnya melihat tentang perkara yang paling penting berkaitan lontar peluru ini ataupun acara melontar peluru ini. Yang pertama, bagaimana teknik memegang peluru. Murid-murid boleh lihat pada gambar. Kalau lihat pada gambar tersebut, tekniknya menggunakan pegang pada bahagian tangan kita sama ada kiri ataupun kanan. Dan kalau lihat di situ, peluru tidak mencecah tapak tangan. Okey. Dan peluru juga diletak di bahagian leher. Kalau kita lihat di sini, lebih tepat lagi di mana kedudukan peluru di bawah leher itu, iaitu di belakang telinga dan dia rapat, maksudnya tak boleh renggang. Kalau renggang menyebabkan lontaran ataupun kita punya pergerakan, kedudukan kita itu menyebabkan terbatal. Maksudnya lontaran kita boleh dibatalkan. Okey, itu dari segi peraturannya. Okey, di sini mungkin murid perlu tahu peluru sebenarnya diletak pada tapak jari-jari yang dikembangkan dengan ibu jari dan jari kelingking untuk memberi sokongan pada sisian peluru yang dipegang. Diingatkan pada peserta, yang penting sekali lagi cikgu sebut bahawa peserta tidak boleh meletakkan peluru di tapak tangan. Mesti ada ruangan di antara tempat yang dipegang dengan tapak tangan. Okey, yang kedua, terdapat dua teknik asas memegang peluru. Yang ini penting. Yang pertama ialah teknik tiga jari, iaitu peluru disokong oleh tiga jari tengah. Maksudnya kalau lihat pada jari kita tu ada tiga jari yang di tengah, tolak ibu jari dengan jari kelingking, itulah jari yang memegang peluru. Tanpa kita memastikan peluru itu tanpa terkena bahagian tapak tangan. Okey, dan teknik yang kedua ialah teknik lima jari, peluru disokong oleh kesemua jari. Okey, dan perkara ketiga berkaitan teknik memegang peluru ini ialah pergelangan tangan haruslah membengkok lurus ataupun disebut fleksi. Di mana kedudukannya? Di sini. Okey, yang ini adalah fasa-fasa seterusnya dalam melontar peluru. Fasa-fasa melontar peluru ialah fasa persediaan, fasa gelungsuran, fasa lontaran dan fasa pemulaan. Ini adalah step-step langkah-langkah untuk kita melaksanakan aktiviti melontar peluru, iaitu ada 4 fasa. Mari kita lihat satu persatu, iaitu fasa yang pertama, fasa persediaan. Di fasa persediaan, yang pentingnya di sini kedudukan kita. Kalau lihat pada gambar, satu kaki di hadapan, satu kaki di belakang. Bagaimana nak menentukan kaki hadapan dan kaki belakang? Jika kita memegang peluru menggunakan tangan kanan, jadi kaki kiri mesti ke depan. Pegang objek sfera dengan betul, letakkan di tepi leher dan di bawah telinga. Seperti cikgu nyatakan tadilah, buka kaki seluas bahu. Dan dalam posisi power position. Apa yang disebutkan power position? Power position ialah kedudukan dada kita, lutut
dan hujung kaki berada di garisan yang sama. Maksudnya kaki hadapan itu setelah kita buka, kedudukan dada kita, lutut dan kaki janganlah maksudnya kaki itu tak boleh buka seluas-luasnya. Maksudnya buka seluas bahu. Bila seluas bahu maksudnya kedudukan dada kita menyamai hujung kaki. Okey. Gerakan yang kedua itu kalau nampak di bahagian pinggang, kita perlu ada rotation ataupun pusingan pada pinggang tu. Pinggang kita kalau kita goyangkan dia boleh pusing. Itu penting dalam aktiviti melontar peluru ini. Okey, seterusnya fasa gelungsuran, rotasikan. Ini putarkan pinggul diikuti bahu dan siku yang dibuka ke sisi. Di sinilah bermula kita nak fleksi siku kita dan naikkan. Nampak ruangan ini kita nampak dia seperti huruf L ataupun 90 darjah. Antara siku, ketiak kita dan ke bawah ni badan kita ni menunjukkan kedudukan L ataupun 90 darjah. Dan fasa yang seterusnya ada dua fasa di sini ditunjukkan. Fasa ketiga dan keempat iaitu fasa lontaran. Ini paling penting dan fasa pemulihan. Pemulihan ini setelah lontaran dibuat, di mana pastikan kaki kita ni tidak melepasi. Kalau di bahagian gelanggang tu, bahagian penahan yang disediakan. Okey, fasa lontaran dan pemulihan, lontar objek sfera laju ke depan. Biasanya lontaran itu dia buat lebih ke atas. Kalau kita tegak, dia akan mudah jatuh. Oleh kerana peluru tu berat, kita lontar ke atas, tinggi dan jauh. Dan lajakkan kaki belakang ke hadapan, tetapi pastikan tidak melebihi kawasan gelanggang melontar peluru. Okey, itu serba sedikit berkaitan fasa-fasa melontar peluru. Okey, murid-murid, untuk lebih jelas tentang lontar peluru ini, mari kita menonton gaya dan teknik dalam acara melontar peluru. Lontar peluru bermula dengan aktiviti melontar batu pada abad ke-19. Lontar peluru merupakan acara yang dipertandingkan dalam acara padang. Peraturan lontar peluru ialah lontaran mestilah dibuat dalam bulatan. Yang kedua, pelontar mestilah masuk dan keluar daripada bahagian bulatan lontaran. Yang ketiga, dianggap batal apabila peluru menyentuh bahagian tapak tangan. Yang keempat, peluru mestilah mendarat dalam sektor 40 darjah. Peralatan yang diperlukan dalam acara lontar peluru ialah yang pertama ialah peluru itu sendiri, iaitu berat bagi peluru lelaki ialah 7 kg dan berat bagi peluru perempuan ialah 4 kg. Peralatan kedua ialah pita pengukur dan peralatan yang ketiga ialah bendera. Bendera merah dikira lontaran adalah batal. Manakala bendera putih ialah lontaran dikira lulus. Okey, bagi kawasan lontaran pula ialah ukuran bagi garisan tengah di dalam kawasan bulatan ini ialah 2.135 meter. Manakala sektor atau sudut bagi kawasan lontaran pula ialah 40 darjah. Lebar bagi kayu penahan pula ialah 11.4 cm dan panjangnya ialah 1.22 meter. Teknik pegangan peluru ada dua. Yang pertama, teknik pegangan 3 jari. Pastikan jari kelingking dan jari ibu jari support peluru dan pastikan tapak tangan dan peluru tidak bersentuhan. Cara yang kedua adalah
menggunakan 5 jari, pegangan 5 jari. Seperti biasa juga, pastikan ada ruang antara tapak tangan dan peluru. Yang pertama adalah fasa persediaan, di mana pelontar berada di posisi bersedia untuk membuat gelongsoran. Yang kedua adalah fasa gelongsoran. Fasa gelongsoran adalah di mana pelontar dan peluru bergerak pantas ke arah papan penahan untuk persediaan membuat lontaran. Yang ketiga, fasa lontaran. Fasa lontaran adalah di mana hala tuju ditambah baik dan dipindahkan kepada peluru untuk membuat lontaran. Yang keempat adalah fasa pemulihan. Fasa pemulihan adalah pelontar mengimbangi badan untuk mengelakkan batal. Terdapat 4 gaya dalam lontar peluru. Gaya yang pertama adalah gaya berdiri ataupun statik. Bagi gaya berdiri ataupun statik, pelontar dikehendaki untuk berdiri secara statik dan membuat lontaran. Bagi gaya yang kedua adalah gaya lontaran sisi. Bagi gaya lontaran sisi, pelontar haruslah meletakkan salah satu kaki selangkah ke belakang dan membuat lontaran daripada sisi. Bagi gaya yang ketiga adalah gaya membelakangi kawasan lontaran. Bagi gaya ini, peserta haruslah berdiri membelakangi arah lontaran. Bagi gaya yang terakhir adalah gaya Perry O'Brien. Gaya Perry O'Brien menghendaki pelontar untuk berdiri membelakangi arah lontaran dengan membengkokkan badan serta kaki kanan dan menaikkan kaki kiri dan membuat pusingan semasa membuat lontaran. Ini adalah teknik ansur maju bagi lontar peluru. Yang pertama, kita kena biasakan peluru itu dengan diri kita sendiri. So, kita angkat supaya kita biasa dengan bebanan lontar peluru itu sendiri. Okey, yang kedua, kita lontar saja. Lontar saja. Dan yang kedua, itu yang sebentar tadi itu adalah lontaran hadapan, dan sekarang ini saya akan lakukan lontaran ke belakang. Itu adalah untuk membiasakan diri kita dengan berat peluru itu sendiri. Itu saja untuk ansur maju lontar peluru. Okey, sebelum cikgu terangkan berkaitan pentaksiran ataupun tugasan yang murid kena buat, cikgu ingin ulas sedikit berkaitan penerangan yang diberikan dalam video tadi. Dalam penerangan yang diberikan tadi mengatakan bahawa berat peluru ialah 7 dan 4 kg. Sama ada 7 kg dan 4 kg. Sebenarnya berat peluru yang dinyatakan tersebut adalah untuk acara murid sekolah menengah dan orang dewasa. Bagi murid sekolah rendah, untuk kategori bawah 12 tahun, berat peluru hanya 2.72 kg sahaja. Dan dia punya saiz pelurunya pun berbeza, ya. Yang 4 kg, 7 kg dan 2.72 kg itu lebih kecil daripada yang lebih berat lah. Okey, untuk tugasan yang perlu dibuat seperti biasa berkaitan dengan kemahiran yang kita pelajari hari ini, iaitu kemahiran melontar peluru. Di sini
tentu murid mungkin berfikir apakah alatan yang boleh digunakan. Okey, cikgu jelaskan dulu tugasan yang perlu murid kena buat. Iaitu seperti biasa murid kena menghantar satu video ringkas yang berdurasi 10 hingga 20 saat ataupun lebih lah. Cuma jangan lebih sampai 1 minit lah. Atau gambar. Kalau gambar ni murid kena menghantar berapa keping gambar ikut pergerakan yang ataupun pelakuan yang dibuat. Yang jelas menunjukkan pelakuan tersebut. Okey, pelakuan yang mana cikgu nak iaitu melibatkan dua fasa akhir iaitu fasa lontaran dan juga fasa pemulihan dalam melontar peluru dengan gaya atau teknik yang betul. Okey, beberapa perkara penting yang perlu ataupun mungkin membantu murid dalam aktiviti ini. Yang pertama, murid boleh gunakan bola yang sesuai. Jadi tak perlulah cari peluru. Kalau nak cari peluru, bola besi ni dekat sekolah, kena datang sekolah ambil. Tapi kita PKP ni, murid tak perlu hadir ke sekolah. Belajar di rumah PDPR. Jadi gunakan bola sedia ada tapi kena saiz yang sesuai. Ataupun kalau tak ada bola, seperti biasa murid buat bola daripada kertas. Sekarang berat dia macam mana? Berat dia tentulah tidak menyamai dengan berat sebenar peluru. Tak apa. Yang penting saiz itu. Sebab kita nak tengok gaya lontaran. Okey. Jika murid buat bola kertas, pastikan panjang. Murid ukur panjang dia ataupun yang disebut diameter bola tersebut. Bola kertas tersebut antara 7.5 ataupun 7.5 cm ataupun 75 mm. Sehingga 9.5 cm. Lebih kurang itu saiz dia. 9 pun boleh, 8 pun boleh. Jadi rasanya mungkin bola yang sesaiz itu tak ada di rumah. Boleh gunakan bola kertas yang dibuat sendiri. Okey, yang kedua, pastikan juga murid-murid mengutamakan aspek keselesaan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti. Ingat, ini aktiviti pendidikan jasmani. Jika kita hadir ke sekolah, kita hadir dengan berpakaian sukan, berkasut, sama juga di rumah. Mungkin murid kena biasakan bila buat aktiviti sukan, lengkap. Pakai kasut, jangan berkaki ayam. Sebab kita nak, mungkin ada pergerakan, mungkin boleh menyebabkan kita jatuh. Ataupun kaki kita tu mungkin terkena benda-benda yang tajam dan sebagainya. Jadi pakai kasut. Pakai juga seluar yang selesa, seluar sukan. Dan tempat yang selamat lah, pastikan tempat yang kita nak buat tu walaupun kita tak guna peluru yang sebenar, kita ada ruang, ada sedikit ruang. Kalau murid nak buat bulatan pun tak apa, tak buat pun tak apa. Yang penting gaya fasa lontaran dan fasa pemulihan itu dapat dibuat dengan betul. Okey, seperti biasa cikgu akan nilai tugasan yang dihantar itu berdasarkan perlakuan ataupun teknik yang betul seperti yang telah diberitahu tadi. Okey. Jadi seperti biasa kalau murid nak menghantar ni boleh hantar melalui Telegram ataupun WhatsApp pada saya ataupun yang paling bagusnya muat naik dalam Google Classroom. Jadi setakat ini saja rakaman video untuk pembelajaran kali ini. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Okey, sekian. Terima kasih. Bye-bye.